Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam siawan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dari dapat lagi kita bertemu dalam gelanggang forum remaja bersama saya Adi Fahim bin Suran, moderator anda pada pagi yang berbahagia ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah ajaran sesat kepada umat Islam. Sudah bersediakah iman anda semua? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini yang segak lagi bergaya, izinkan saya menyatakan skop perbincangan tajuk forum kita pada hari ini. Perbincangan kita pada hari ini akan berlangsung dalam 2 pusingan. Bagi memudahkan urusan majlis, para panel telah membahagikan topik ini kepada 2 bahagian, iaitu panel pertama akan menerangkan tentang cabaran tentang ajaran sesat, manakala panel kedua pula akan membacakan tentang ajaran Qadiani. Di akhir forum ini, majlis akan membuka sesi soal jawab kepada para penonton dan jika para hadirin mempunyai sebarang kemusykilan, bolehlah diajukan terus di dalam paparan chat atau bertanyakan soalan secara langsung. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 2 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya, ahli panel pertama, saudara Fahimi bin Amir. Apa khabar saudara? Terima kasih saudara Adi, moderator kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Panel kedua kita, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudara Khairul Iman. Selamat datang saudara. Terima kasih saudara Adi. Usai salam perkenalan, mari kita kembali semula ke topik kita, ajaran sesat kepada umat Islam masa kini. Sidang hadirin, apakah sebenarnya maksud ajaran sesat dan ciri-ciri yang terdapat dalam ajaran sesat ini? Istilah ajaran sesat adalah satu istilah yang bersifat relatif, tidak mutlak kerana terdapat banyak takrifan dan definisi yang telah diberikan oleh pelbagai pihak. Menurut Kamus Dewan, ajaran ditakrifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Manakala sesat pula ditakrifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah, tersilap jalan, terkeliru perbuatan, percayaan dan lain-lain dan menyimpang daripada jalan yang benar. Oleh itu, dapat disimpulkan di dalam penggunaan bahasa Melayu, ajaran sesat itu suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudara Fahimi bin Amir. Mohon saudara memberikan penjelasan. Silakan saudara. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi ini yang mulia ini. Sebaik semula pada soalan yang moderator tanyakan tadi, apakah sebenarnya ajaran Syiah dan apakah ciri-ciri ajaran ini? Syiah suatu nama yang tidak asing bagi masyarakat dunia. Akhir-akhir ini kian rancak isu Syiah juga sehingga menciptakan perang dan penindasan. Namun sebelum kita memberikan apa-apa komen terhadap mereka, cantik juga kalau kita mengenali mereka sedikit sebanyak menjadikan kita lebih berhati-hati. Maksud Syiah daripada segi bahasa. Syiah ialah bermaksud kaum atau pengikut. Lafaz Syiah memang terdapat di dalam Al-Quran, namun lafaz itu bukanlah ditujukan kepada ajaran Syiah. Contohnya di dalam surah As-Saffat ayat 83 yang bermaksud pengikut.
dan ini telah disepakatkan oleh ulama-ulama. Manakala Syiah daripada segi istilah pula, mereka yang beriktikad atau bersepakat bahawa Ali radhiyallahu anhu adalah sebaik-baik manusia selepas Rasulullah. Hadirin hadirat sekalian, terdapat beberapa pandangan mengenai sejarah permulaan Islam, permulaan Syiah dari beberapa tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah itu sendiri. Dari pandangan Syiah itu sendiri, Syiah bermula pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada awal permulaan Islam tersebut di dalam kita Syiah, Hashim Ma'ruf Al-Husaini. Dan awal permulaan Syiah itu di Mekah Al-Mukarramah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah daripada Allah untuk mengajak keluarga terdekat masuk Islam. Ia berkata kepada mereka, barang siapa di antara kalian siap untuk mengikutku, maka ia akan menjadi pengganti dan wasilah setelah aku meninggal dunia. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersedia untuk mengikuti kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Usul Syiah surat 17. Pandangan daripada Ibnu Khaldun dan sebahagian orientasi pula mengatakan bahawa bermulanya Syiah selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika pemerintahan 3 khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu. Pada pandangan lain pula, bermulanya Syiah pada peristiwa Karbala, iaitu ketika Husain bin Ali radhiyallahu anhu dibunuh. Ahmad Muhammad Kitab Dirasah Al-Firaq muka surat 97. Seterusnya kita akan membincangkan tentang sebab-sebab bermulanya Syiah. Zahirnya Syiah di Iraq, Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah berpusat di sana, maka ramai pengikut-pengikut yang taksub kepada beliau tinggal di sana. Mereka terpengaruh dengan falsafah Yunani, pemikiran Indi, dan di sana juga terdapat pelbagai cabang pemikiran. Oleh sebab itu, jika kita melihat Syiah, banyak perkara mereka terpengaruh dengan falsafah Yunani dan sedikit sebanyak terpengaruh dengan suasana pemikiran di Iraq. Dan timbul di dalam Syiah itu mazhab Syiah, politik dan mazhab itikadiyah, akidah. Abu Zahra Muhammad Kitab Tarikh Mazhab Islamiyah jilid 1 muka surat 36. Pandangan lain pula, sezahirnya Syiah dari Parsi, seperti kita sedia maklum, Parsi merupakan sebuah kuasa besar dunia suatu ketika dahulu dan Parsi telah dikalahkan oleh Islam. Maka kebanyakan daripada pembesar-pembesar Parsi tersebut dengan kekalahan mereka dan Islam ketika itu telah menjadi kuasa besar setelah berjaya menjatuhkan Rom dan Parsi. Akibat tidak berpuas hati dan sikap dendam yang meninggi, sebahagian dari pembesar-pembesar Parsi telah berpura-pura memeluk Islam. Dari mereka itu terlahirnya Syiah yang berpura-pura kononnya menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan terakhir, terzahirnya Syiah daripada usul-usul Yahudi, seperti mana kita seorang orientasi. Sesungguhnya pemikiran bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengganti perantara Allah di bumi telah berpindah dari Yahudi kepada Islam. Maknanya sama seperti Yahudi. Akan tetapi Islam katakan sesungguhnya Muhammad itu utusan terakhir, iaitu Nabi terakhir. Orientasi Julius Al-Khawarij Wasiyah muka surat 171 hingga 172. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya kita akan membincangkan ciri-ciri ajaran Syiah. Yang pertama, memuji Ahlul Bait, iaitu ahli keluarga Nabi secara berlebihan. Dalam apa-apa mukaddimah atau pembukaan bicara atau mungkin di sebahagian di tengah-tengah bicara agama, mereka selalunya memulakan dengan memuji Ahlul Bait, iaitu ahli keluarga Nabi. Mereka akan membesarkan tentang kebaikan dan kemuliaan kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan dan lain-lain. Penganut fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah juga mencintai kaum kerabat Rasulullah. Nama mereka meletakkan cinta. Nilai cinta itu secara berpada-pada, iaitu mengikut haraiki dan kedudukan berdasarkan tafsir Al-Quran. Ini yang dikatakan ciri-ciri wasatiyah, kesederhanaan yang mana tidak berlebihan dan juga mengurangkan statusnya. Dari segala dosa dan sangkaan mereka akan diresap terus kepada imam-imam, iaitu pemimpin-pemimpin agama mereka, sehingga meletakkan mereka itu ke tahap maksum. Padahal Allah hanya memberikan sifat maksum itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja. Yang kedua, mengagungkan imam-imam Syiah. Golongan Syiah ini dalam bicaranya akan mengagungkan imam-imam mereka, antaranya seperti Ayatul Ruhollah Khomeini, dan mempertahankan prinsip perjuangan revolusi yang dibawa olehnya.
Begitu juga apabila mereka bercakap tentang perjuang Islam lain yang menentang Israel tetapi berfahaman Syiah seperti Hasan Nasrullah dan Hizbullah. Semua taktik ini dilakukan oleh puas Syiah adalah semata-mata sebagai provokasi dan penyuntik semangat di samping maksud asalnya adalah menyebarkan fahaman Syiah secara tersembunyi. Apa yang jelas, hingga kini negara Israel masih kukuh meskipun suara-suara Syiah bergegar membelah bumi. Yang ketiga, perilaku yang berbeza dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Penganut Syiah juga boleh dikesan melalui cara mereka melaksanakan ibadah. Antara ciri-ciri penganut Syiah adalah seperti berikut. Mereka tidak basuh kaki ketika berwuduk tetapi hanya menyapu di atas kaki seperti memakai kuf, iaitu kasut kulit. Seterusnya, ketika qiyam solat, mereka menjatuhkan tangan ke bawah iaitu ke sisi tanpa meletakkan tangan di atas pusat. Yang ketiga, kebanyakan pengikut Syiah akan membawa al-turbah iaitu sejenis batu yang dijadikan sebagai tempat sujud. Yang kelima, pengikut Syiah tidak akan mengakhiri solatnya dengan salam tetapi mereka akan memikul kedua pahanya beberapa kali. Yang keenam, kebanyakan daripada mereka hanya solat 3 waktu kerana di sisi mereka harus menjamakkan solat zuhur, asar dan maghrib, isyak walaupun tanpa musafir. Kesimpulannya, pahaman Syiah ini bukanlah ajaran Islam yang sebenar. Mereka hanya taksub dengan Sayyidina Ali dan imam-imam mereka sahaja. Semoga perkongsian ini dapat memberi kepahaman tentang kita untuk mengenali penganut Syiah yang lebih jelas. Sekian, saya serahkan semula majlis kepada saudara moderator. Terima kasih atas pencerahan tentang ajaran sesat itu tadi, saudara Fahimi bin Amir. Jelaslah bahawa ajaran sesat ini merupakan satu ancaman kepada keimanan umat Islam. Oleh itu, para hadirin sekalian, kita hendaklah menjauhi golongan jahil lagi fasik yang menyebabkan kekeliruan dan kesesatan. Diriwayatkan dalam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah bersahabat melainkan dengan orang yang beriman dan janganlah ada orang yang memakan makanan kadang melainkan orang yang bertakwa." Seterusnya kita beralih ke panel kedua, saudara Khairul Iman yang pada hari ini akan mengupas tentang ciri-ciri ajaran Qadiani. Saya serahkan majlis ini kepada saudara, silakan. Bismillah, terima kasih atas saudara Adib. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersuara kali ini dalam satu forum ilmiah. Berbalik semula pada soalan moderator tadi. Apakah sebenarnya ajaran Qadiani dan apakah ciri-ciri ajaran ini? Jadi apakah itu Qadiani? Qadiani ialah suatu gerakan Islam yang diasaskan di India di akhir abad ke-19. Bermula dengan kehidupan dan ajaran Mirza Ghulam Ahmad 1835 hingga 1908 yang mendakwa memenuhi ramalan pengislah dunia di akhir zaman. Seperti disebut dalam tradisi pelbagai agama di dunia dan membawa kejayaan akhir Islam sebagaimana yang dijanjikan dengan ajaran Islam. Beliau mendakwa merupakan mujaddid atau pengislah abad Islam ke-14, Al-Masih dan Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu Muslim. Mengikut digelarkan dengan nama gelaran Ahmadi, memegang kepercayaan yang boleh dikatakan melandaskan amalan Islam namun menyimpang jauh dalam beberapa bahagian. Persoalannya, adakah Ahmadiyah itu perlu diambil sebagai satu cabang atau mazhab lain dalam Islam atau sebenarnya satu agama lain yang tidak boleh disamakan dengan Islam? Pengikut Ahmadiyah dirujuk sebagai Ahmadi atau Muslim Ahmadi. Ahmadi menekankan kepercayaan bahawa Islam ialah hukum terakhir untuk manusia sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan keperluan mengembalikan intipati sebenar dan bentuk aslinya yang telah hilang di telan zaman. Demikian, Ahmadi melihat diri mereka sebagai pendulu pemulihan dan penyebaran aman Islam. Ahmadi merupakan antara masyarakat Muslim awal tiba di Britain dan negara barat lain. Terdapat sekatan undang-undang terhadap Ahmadi di beberapa negara Muslim, khususnya Pakistan. Ahmadiyah di negara kita lebih terkenal dengan gelaran ajaran Qadiani yang merujuk pada kawasan kelahiran Mirza Ghulam Ahmad iaitu Qadian, sebuah kampung di daerah Ghuznafar, India. Ajaran itu difatwakan sesat pada 24 September 1998 kerana menyalahi ajaran Islam yang sebenar, dengan majoriti ulama Islam serata dunia menganggap pengikut ajaran ini sebahagian daripada orang kafir. Semua pengikut Qadiani diwatakan sebagai murtad dan serentak dengan pengeluaran fatwa itu.
Beberapa bahan bacaan yang berpaksikan ajaran ini diharamkan daripada jualan atau pemilikan individu-individu di negara kita. Antara penerbitan yang diharamkan adalah Invitation to Ahmadiyah, hasil karya Hazrat Haji Mirza Bashir, Khalifah kedua ajaran Ahmadiyah alam sebagai saksi, karangan Muhammad Zaid bin Hasan, serta penawar racun fitnah terhadap Ahmadiyah, tulisan pengurusan besar Jemaah Ahmadiyah. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya kita akan membincangkan tentang ciri-ciri ajaran Qadiani. Pengikut ajaran Qadiani beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, Nabi dan jemaah Krishna, Tuhan mengikut percayaan Hindu, dan juga memiliki sejuta mukjizat. Pada tahun 1886, Mirza dicabar oleh seorang pemimpin gerakan reformasi Arya Samaj beragama Hindu dalam menentukan kebenaran tentang agama yang dipegangnya. Bagi mendapatkan petunjuk, Mirza mengurungkan dirinya keseorangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditemani 3 orang pengikutnya yang mengawasi keselamatan beliau selama 40 hari. Selepas melalui pengalaman bersendirian selama 40 hari, Mirza berkata Tuhan sudah memberikan petunjuk hala tujuh yang perlu diambilnya. Mirza juga mula mengakui dirinya sebagai seorang Nabi yang bertanggungjawab meneruskan usaha Rasulullah SAW serta dilantik sebagai Imam Mahdi. Semua direkodkan dalam karyanya yang berjudul Barahin Ahmadiyah. Konsep Imam Mahdi yang dibawakan beliau juga berbeza kerana katanya Imam Mahdi yang sebenar yakni dirinya sendiri adalah seorang yang akan menegakkan Islam menggunakan minda dan pemikiran, bukannya menerusi konsep peperangan atau penaklukan dunia seperti yang dipegang masyarakat Islam lain. Seterusnya, ajaran Qadiani beriktikad bahawa Allah SWT tidak menurunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad sebuah kitab suci yang bernama At-Tazkirah. Secara asasnya, pengikut ajaran ini tetap wajib melakukan kesemua rukun Islam serta mempercayai rukun iman dengan sempurna. Selain itu, Al-Quran tetap menjadi kitab suci bagi seluruh pengikut Ahmadiyah walaupun mereka mempunyai sebuah lagi kitab yang dinamakan At-Tazkirah. Bagaimanapun, bagi pengikut Ahmadiyah, kitab tersebut bukanlah kitab suci tetapi dianggap hanya sebagai sebuah buku hasil tulisan Mirza Ghulam Ahmad yang mengandungi apa yang ingin disampaikan sahaja. Wallahualam, saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih atas pencerahan yang penuh jelas tadi saudara Khairul Iman. Isu ajaran sesat bukanlah satu perkara yang asing dalam kamus kehidupan umat Islam. Ini kerana ia datang seiring dengan kehidupan manusia. Namun, masih terdapat ramai kalangan umat Islam yang begitu mudah terjebak dengan fenomena ajaran sesat tersebut. Dapat saya lihat pada masa ini terdapat beberapa soalan dari para hadirin. Soalan yang menarik dan membuatkan saya tertanya-tanya juga ya. Soalan pertama kita pada hari ini, saudara, apakah faktor penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani ini? Saya serahkan kepada saudara Fahmi untuk menjawab. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh moderator kita. Faktor penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani. Jika dikaji, masyarakat Islam di negara ini dapat dikatakan bahawa punca yang membawa kepada lahirnya berbagai jenis ajaran dan amalan sesat pada umumnya adalah berpunca daripada 2 faktor utama, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman pada kebiasaannya, jenis ajaran seumpama ini telah bertapak dan tersebar secara sulit dan tersembunyi di daerah-daerah pedalaman di negara ini. Golongan yang mempelopori ajaran dan amalan ini adalah terdiri pada tokoh-tokoh tempatan yang terpengaruh dan sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Golongan ini mempunyai beberapa kebolehan dan keistimewaan yang luar biasa yang dipergunakan sebagai sakti dan daya tarikan utama untuk mempengaruhi masyarakat umum. Orang-orang biasa tidak mengetahui secara mendalam bagaimana membentuk ajaran atau amalan ilmu-ilmu ini. Kerana ianya diperkembangkan secara sulit dan rahsia. Oleh kerana itu, setiap pengikut ilmu-ilmu ini dikehendaki mengikut perjanjian dengan gurunya bahawa ilmu ini tidak boleh diberitahu oleh orang lain. Sebaliknya, mestilah dirahsiakan. Jika diberitahu, juga kononnya ilmu ini tidak mujarab dan tidak menjadi lagi.
Untuk menguatkan lagi penjanjian tadi, maka setiap pengikutnya dikehendaki mengangkat sumpah dengan menyebut nama Allah, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengangkat Al-Quran sebagai saksi. Manakala pula faktor luaran pula, masyarakat Islam di negara ini adalah merupakan masyarakat yang terbuka. Dengan hal demikian, berbagai pengaruh luar begitu senang sekali mempengaruhi keadaan sekitar masyarakat Islam. Guru-guru yang menganjurkan sesuatu ilmu atau amalan ini selain daripada anak tempatan adalah juga datang daripada luar negara. Mereka ini menggalakkan diri mereka sebagai tokoh-tokoh agama serta mempunyai ciri-ciri personaliti yang agak berbeza dengan orang awam. Sama ada daripada segi rupa paras, bentuk pakaian dan tingkah laku. Bagi menganjur ilmu kebatinan yang berunsurkan seni mempertahankan diri, seringkali golongan ini mengambil kesempatan untuk melantik pemimpin-pemimpin tertentu sebagai khalifah atau mahaguru. Oleh kerana itu, manifesto ilmu yang diperkembangkan itu disesuaikan dengan kehendak masa dan suasana. Kebanyakan pengikut-pengikut yang terlibat dengan ajaran sesat dan ilmu kebatinan ini adalah daripada golongan yang tidak mempunyai asas kuat dalam aspek akidah Islam, di samping tidak mempunyai pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam yang sebenar. Kecintaan ilmu agama dan penghayatan agama Islam juga merupakan punca utama penyebaran ajaran sesat ini, yang kerana kita dapat melihat umat Islam zaman kini mudah dipedaya kerana lemahnya iman mereka, sekaligus membuatkan umat Islam tidak dapat membezakan mana satu agama yang betul atau yang salah. Sekian itu daripada saya, yang buruk itu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan semula kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan itu tadi saudara Fahmi bin Amir. Sesungguhnya kita hendaklah mengambil inisiatif bagi mencegah fahaman ini kerana bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Soalan seterusnya saya akan ajukan kepada panel kedua. Bagaimanakah cara untuk mengatasi penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani? Silakan panel kedua. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Cara mengatasi daripada pengaruh ajaran Syiah dan Qadiani ialah, pertamanya, hendaklah tiap-tiap mu'alaf dan umat Islam diberi pendidikan Islam yang memadai dalam bidang akidah, syariah dan akhlak, dan juga melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar demi membentuk pribadi Islam yang baik dan yang akan membolehkannya mengelakkan diri daripada ajaran Syiah, Qadiani dan amalan-amalan yang sesat. Pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Kedua, sebagai penekanan yang khusus, hendaklah ibu bapa mengambil berat tentang pendidikan agama bagi anak-anaknya, baik lelaki dan perempuan. Para ibu bapa juga hendaklah mengambil berat tentang kawalan yang sewajarnya ke atas gerak-geri mereka supaya mereka tidak menyeleweng dari segi akidah dan amalannya. Ketiga, hendaklah pihak-pihak yang berwajib mengambil langkah-langkah yang berkesan supaya ilmu-ilmu sesat itu tidak berkembang dan dielakkan oleh ahli masyarakat. Kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Pihak atasan juga membaiki sistem penguatkuasaan. Banyak komen dibuat terhadap sistem penguatkuasaan pihak berkuasa agama dalam membanteras ajaran sesat. Antaranya, menyatakan hukuman yang terlalu ringan berbanding zaman Khulafa' Rasyidin yang sudah mengenakan hukuman bunuh terhadap ajaran sesat ataupun yang mengakui sebagai Nabi. Yang keempat, ketua ilmu sesat itu perlu dikenakan tindakan yang tegas ke atas mereka berlandaskan syariat Islam sebenar, termasuk hukuman-hukuman yang menahan mereka sehingga mereka bertaubat. Ataupun disabit kesalahannya, maka dikenakan hukuman yang lebih berat lagi daripada itu. Program pemulihan akidah juga salah satu cara untuk mengatasi ajaran sesat. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah. Di Malaysia terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah di Lebu, Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yam, Selangor. Sekian, saya serahkan semula majlis kepada saudara moderator. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa ajaran sesat
merupakan isu yang tidak boleh dipandang enteng kerana ini melibatkan akidah dan keimanan kita sebagai umat Islam. Oleh itu, kita haruslah meningkatkan keimanan diri bagi menjauhkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat. Masyarakat membuta tuli dalam mempercayai ajaran yang mereka baca, dengar dan lihat. Walhal, mereka sepatutnya mencari kebenaran berkenaan apa yang mereka ketahui sebelum mempercayainya. Marilah kita kembali semula ke kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah syahihah sebagaimana salafus salih. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dengan mematuhi segala hukum hakamnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada pagi ini, pada tengah hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengadakan sesi soal jawab kepada hadirin tentang tajuk yang telah kami bentangkan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Diucapkan kepada moderator dan barisan panel. Saya ingin bertanya, kita sedia maklum bahawa ajaran sesat seperti Syiah dan Batiniyah adalah bahaya untuk kita. Justru, apakah ajaran sesat yang masih aktif terutamanya di Malaysia? Dan jika ada, apakah ajaran sesat yang dibawa dan apakah ciri-ciri atau ideologi ajaran tersebut? Minta pencerahan daripada ahli panel. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Siti Ayuni. Untuk menjawab soalan Siti Ayuni tadi, ya memang ada ajaran yang masih aktif di Malaysia itu, iaitu ajaran Ayah Pin. Ayah Pin, mari kita berkenalan dulu. Sebelum tu, Ayah Pin, pemilik nama Arifin Muhammad ini mendakwa bahawa beliau telah menerima wahyu daripada langit untuk mengembangkan ajarannya di bumi. Bermula di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Dia pun hanya bersekolah sehingga darjah 2 dan buta huruf. Kebanyakan pengikut mempercaya dengan segala apa yang disampaikan dan dilakukan sehingga menerima layangan seperti raja kayangan dan segala kelengkapan yang disediakan. Pada tahun 1953, Ayah Pin sakit tenat dan didakwa ada malaikat telah melawat beliau. 20 tahun kemudian, malaikat tersebut kembali melawat beliau dan hasilnya Ayah Pin pula menerima kejayaan rohani. Salah seorang daripada anaknya perempuan berkahwin dengan Hasan anak Rimau yang merupakan pengasas ajaran sesat di Kelantan. Ayah Pin menjadi pengikut Hasan sebelum mewujudkan satu ajaran sesat yang baru, iaitu Kerajaan Langit. Berpusat di Hulu Besut, Terengganu, Ayah Pin pernah memohon sebidang tanah untuk kegunaan kegiatan sesat mereka. Dengan kenyataan dalam permohonan itu ialah untuk kegunaan pertanian. Ayah Pin mendakwa dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama. Penjemahan semula Yesus, Buddha, Shiva dan Muhammad yang mana pengikut-pengikutnya mempercayai bahawa pada satu hari nanti Ayah Pin akan kembali sebagai Imam Mahdi. Dianggap sebagai Raja Langit dan objek tertinggi pengabdian untuk semua agama. Kerajaan Langit menekankan dialog ikonetika seluruh dunia atau umumnya dan keharmonian antara agama, menjadikan pengikut beliau terdiri daripada orang yang memiliki pemahaman latar agama. Baiklah, ciri-ciri agama Ayah Pin atau dikenali kerajaan langit ini iaitu pertama, teko. Teko 2 tingkat berwarna krim yang dipadankan dengan pasu biru bernilai 45 juta menjadikan lambang kepada kesucian air dan suka mencurah dari langit, iaitu merupakan model prototipe cakrawala. Setiap pengikut yang pertama melawat markas kerajaan langit akan diminta untuk minum air suci dari pasu yang sentiasa dipenuhi oleh teko. Yang kedua, payung kuning. Payung kuning yang sama besar dengan teko memberi lambang, iaitu kepada tempat untuk umat Islam berteduh di bawah Allah. Selain daripada dikaitkan dengan 9 planet dalam agama Hindu. Yang ketiga, buat penilaian yang kononnya bahtera Nabi Nuh. Yang keempat, ikon bulan sabit sebagai perlambangan orang tanpa agama.
Ayah Pin dan pengikutnya ditahan dan didakwa di mahkamah selain daripada markas kerajaan langit dimusnahkan. Namun Ayah Pin menyatakan bahawa beliau tidak boleh dianggap atau dituduh sesat kerana sudah keluar daripada agama Islam sejak 1998. Pada 2016, Ayah Pin disahkan meninggal dunia akibat sakit tua dan didapati menghidap beberapa sakit lain seperti angin ahmah. Dikebumikan di kawasan perkebungan Kampung Batu 13, Hulu Besut. Tetapi ajarannya masih wujud dan masih ada pengikutnya sehingga kini. Baiklah, terima kasih. Itu sahaja daripada penjelasan daripada saya. Terima kasih kepada panel pertama atas jawapan yang diberikan tadi. Seterusnya kita kembali ke sesi soal jawab kita. Ada yang nak bertanyakan soalan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ada soalan yang ingin bertanyakan kepada para panel. Sebagaimana kita tahu, ajaran sesat ni memang jelas amat diragui pada masa kini. Jadi ada persoalan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana ajaran sesat ini menyebarkan agenda mereka pada masa sekarang? Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang diberikan saudari tadi. Soalan yang berbunyi, bagaimanakah ajaran sesat menyebarkan agenda mereka? Pelbagai cara telah digunakan oleh penyebar ajaran sesat untuk menarik minat pengikut, di antaranya dengan cara perhati, beramah mesra, mencetus keraguan, gantung tak bertali, ikan dan kesamaran. Cara yang pertama ialah perhati. Penyebar mesti pandai dan memahami hati serta penjeraan orang yang dipikat. Mangsa selalunya seorang yang warak dan kuat mengerjakan amal ibadat. Penyebar ajaran sesat akan berpura lebih kuat beragama dan beribadat daripada mangsa. Seterusnya, beramah mesra. Penyebar cuba mencari jalan untuk mendampingi dan mendekati orang yang hendak dipengaruhinya. Misalnya, penyebar akan meminta bermalam di rumah orang berkenaan dengan tujuan mengadakan majlis membaca Al-Quran, dan dalam carahannya akan diselitkan keburukan ulama lain. Selain itu, mencetus keraguan. Jika seseorang itu mengerjakan sembahyang fardu dan sunat dengan tekun dan tidak berhenti-henti, mereka akan menimbulkan pernyataan apakah hikmah dan tujuan bersembahyang. Gantung tidak bertali juga salah satu cara ajaran sesat. Setelah tujuan penyebar berjaya menimbulkan keraguan dan dalam pemikiran seseorang, dan orang yang dipikat benar-benar berniat untuk mengetahui pelbagai rahsia seperti rahsia sebalik huruf awal surah, sembahyang dan puasa, penyebar seringkali bersikap pura-pura jual mahal. Jika didesak, penyebar akan meminta mangsa bersabar, banyak mengerjakan sembahyang dan amal ibadat. Seterusnya ialah ikat. Selepas diberitahu rahsia, mangsa diminta bersumpah. Mangsa diikat lidah agar tidak membocorkan ilmu atau rahsia buat selama-lamanya. Dan akhir sekali ialah kesamaran. Penyebar ajaran sesat selalunya mengeluarkan kata-kata yang berat dan kabur. Contohnya, manusia dapat bertentangan antara satu sama lain. Masing-masing mengatakan pihaknya betul, tetapi kita dia mengenali dan meraba-raba. Wallahualam, saya serahkan majlis kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Khairul Iman atas jawapan yang diberikan tadi. Demikian forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita, saudara Fahimi bin Amir dan saudara Khairul Iman kerana sudi hadir mengutarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masih amat mencemburui kita.
Sebelum berakhir, saya berharap warga Dewan berhati-hati dengan fahaman yang bercanggah dengan Islam agar kita dapat menjadi umat Islam yang mementingkan ketinggian akhlak, pembangunan rohani serta menjauhi perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah. Sekian. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kita jaga kita.